Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi pada uh, pertemuan pada kali ini. Untuk kali ini saya akan berkongsi berkenaan dengan bersempena dengan uh, orang kata apa, tempoh MCO ataupun tempoh kawalan pergerakan ini. Asalnya daripada 2 minggu, so sekarang ini sudah menjadi tambah lagi 2 minggu. So cikgu di sekolah ataupun mana-mana mungkin pensyarah di kolej ataupun universiti mungkin akan terkesan dengan aktiviti pada masa kini. Maka pada sesi ini saya akan berkongsi berkenaan dengan bagaimana kita boleh melaksanakan PDP ataupun aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang biasa kita buat dalam kelas. So sekarang ni, pada musim sekarang ni, semua kita ni berada di mungkin berada di rumah, pelajar mungkin berada di rumah masing-masing, dan mungkin yang dia ada di asrama tak sempat pulang hari itu. Jadi masa-masa sebegini kita panggil sebagai remote learning ataupun kita katakan sebagai pembelajaran asas talian adalah amat penting supaya pelajar kita terus meneruskan aktiviti pembelajaran mereka. Jadi untuk pada kali ini saya akan berkongsi apa itu yang kita katakan sebagai pembelajaran di atas talian. Tetapi kalau kita dengar dalam beberapa ketika ni yang biasa digunakan, saya akan rujuk kepada dua contoh ya, dua jenis, iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan yang kita panggil sebagai Zoom. So kalau kita tengok dekat kita punya Google, kalau kita cari Zoom itu, type saja kita punya Zoom, so kita akan nampak Zoom tu dia akan bagi contoh dia punya simbol dia. Kalau kita tengok simbol dia tu, dia macam ada kamera, dan bagaimana pelajar-pelajar ataupun orang yang berinteraksi itu boleh dalam satu bilangan yang ramai. Mungkin sebelum ni kita boleh gunakan Skype, dan seterusnya kita ada Google Meet. Yang ni saya nak kongsi hari ni penggunaan Google Meet. Kalau kita tengok simbol dia tu lebih kurang sama juga dengan Zoom, tapi kalau kita tengok dia macam ada lain sikit. So type saja Google Meet dekat Google. So kalau kita tengok di sini lebih kurang sama dengan Zoom juga ya. Ada orang, lepas tu kita boleh bercakap, boleh buat video call, dan kita boleh buat macam webinar ya. Jadi untuk seterusnya kita akan tengok secara lebih terperinci bagaimana kita nak gunakan Google Meet. So kita type saja Google Meet dekat Google. So dia akan keluar kat sini. So tuan-puan boleh pilih di mana. Kalau kita tengok Google Hangout Meet, dia akan keluar macam ni. Sebelum tu tuan-puan kena daftar dulu ya, sign in dulu. Lepas tu kita akan dapat kat sini, dia akan keluar join ataupun start a meeting. Jadi untuk join start a meeting, maksudnya kita nak mula kelas kita lah ataupun webinar kita. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita perlu, macam saya cakap tadi, kita daftar dulu. Kalau guru-guru tu boleh guna yang ID dibagi oleh pihak kementerian, isikan saja kat situ. Kalau kita sebagai orang biasa kena bayar untuk yang penggunaan Google ni, kerana kita perlu ada account G Suite. Berbanding kalau dengan Zoom, dia terhad ya. Dia yang free tu 40 minit saja. Jadi bila kita tekan, so kita akan tengok join or start a meeting kat sini. So kita letak nama saja kelas kita tu. Kalau saya letak Nazar to you, kelas fizik kalau saya mengajar fizik. Lepas tu kita akan tekan seterusnya kat sini. Kalau kita tengok satu, letakkan nama kita. Kalau kelas sejarah lah. Kalau kelas bahasa Inggeris, matematik, letak je lah. Yang penting pelajar tahu. Tapi pelajar kita sudah tahulah subjek apa yang kita nak ajar nanti. Kita continue tekan saja continue kat situ. So kita akan dia akan keluar, maknanya kelas kita ni akan bermula sekejap lagi Jadi dia akan keluar je ni kat situ. Kalau kita tengok dia keluar dia tulis kat situ internal microphone. So kita allow lah, kita benarkan kerana kita nak bercakap, kita nak dengar suara kita So kita tekan allow saja kat situ. Seterusnya bila kita tekan allow, kita tengok camera is starting. Maksudnya gambar kita tu akan terpampang. Seterusnya di bawah tu ada lambang mikrofon, lambang kamera kat bawah tu. Jadi kalau kita tengok kat sini, ini nama kelas kita tadi Kalau saya Ustaz Nazar to you.
Maksudnya kat sini belum ada lagi pelajar yang join. So bila kita tekan join now sekarang ni, so kelas kita tu akan bermula lah. Jadi seterusnya, okay, ni pun kamera ya, Face HD kamera ni, maksudnya kamera kita kat laptop kita tu, ataupun kat telefon tu, bila kita allow dia akan keluar wajah kita lah kat sana. Jadi pelajar pun boleh tengok. Jadi kita tengok nanti bila kita tekan allow, kita akan tengok, okay, wajah kita akan nampak kat sana kan. So nampak wajah pensyarah tu. So ini contoh lah kan. Okay, jadi inilah wajah yang akan pelajar kita tengok nanti ya. So sebelum kita say hi ataupun ucap selamat datang kepada pelajar kita, so inilah, that's why background kita tu perlu sesuai lah. Jadi kalau kita punya background tak sesuai, nanti satu dunia akan nampak kita nanti ya. Okay, seterusnya kalau kita tengok kat sini ya, kita pergi dekat seterusnya, kita tengok situ ya. Itu butang kamera kat situ. Kalau kita tengok, jadi kalau tuan-puan tekan yang itu so sekarang ni kita nampak video kita ya. Bila tuan-puan off kan, dia tekan saja, dia akan potong, maksudnya kamera off. Jadi pelajar tak boleh nampak wajah kita. Jadi kamera off. Jadi yang ini lebih selamat lah, pelajar hanya cuma dengar suara kita. Okay. Kelas kita belum mula lagi ya. Ini untuk setting yang peringkat awal. Okay, seterusnya kita tengok di tepi butang kamera tu, okay, kalau kita tekan balik, maksudnya kita akan nampak balik lah wajah kita. Okay, seterusnya kita ada butang kedua, okay, iaitu butang ini butang mikrofon maksudnya kita tak nak dengar apa yang kita cakap. Maksudnya pelajar tu kita mute, kita pakai pensyarah mute. Jadi pelajar tak dengar suara kita lah. Jadi tidak gunalah kalau kita buat webinar guna Google Meet, tiba-tiba kita tak keluar suara. Jadi kita kena sentiasa on. Okay. Tapi kalau pelajar tu sentiasa off lah, nanti dia ganggu. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, seterusnya kalau kita tengok apa lagi yang ada kat sini seterusnya, okay, saya nak pergi kepada, okay, kita nak mula kelas. So kita tekan saja butang join now sekarang ni. Ini kelas akan bermula. Sebelum kita belum ada pelajar, belum kita bagi link kepada pelajar lagi So bila kita tekan join now sekarang ni, apa yang jadi adalah, okay, kelas akan bermula. So ini adalah paparan dia. So dia akan keluar satu, di sini kita allow saja kamera kita untuk kita nampak wajah kita tadi. So yang ni penting ini dia punya link dia. Yang ni yang kita perlu bagi kepada pelajar ataupun orang yang nak ikut kelas kita ataupun webinar kita. Jadi link itu biasanya kalau saya bagi yang ni yang warna kuning yang saya highlight ni. Okay, kalau sorry tak nampak kat sini. Ataupun saya gunakan warna yang lain itu. Ini saya bulatkan tu, link ni yang saya bagi dekat pelajar saya. Saya hantar kat WhatsApp ke kat Telegram ke kat email kan. So dia bila dia tekan link tu, automatik dia akan join kelas kita nantilah kat sana Okey, seterusnya bila kita dah bagi link dekat pelajar, so sekarang ni pelajar tu kita kena bersedialah. So pelajar akan masuk. Kalau tuan-puan tengok kat sini, dekat butang tu, ini adalah macam gambar orang ni adalah menunjuk kita seorang saja. Dekat nombor 1 kat sana, di sepi tu adalah dia punya ruang chat untuk kita chatting ataupun di ruang tu kat tepi tu ada video tuan-puan. Because kita allow video tadi, so kita nampak dekat video tadi lah. Okay. So, jadi itu menunjukkan kita seorang saja yang berada dalam kelas because pelajar belum masuk lagi. Jadi kalau ada banyak pelajar, dia akan keluar di bawah tu lah. Jadi bila kita pelajar mula masuk, bilangan pelajar tu bertambah. Ruangan chat itu kita boleh tulis apalah. Kalau kita tak nak baca cakap, kita tulis saja dan kita send dia. Jadi semua pelajar tu boleh nampak. Okey. Jadi kalau kita tengok, bila kita dah setting, kita dah masuk, pelajar sudah masuk, maksudnya kita boleh mulakan kelas lah. Jadi saya rasa simple sangat untuk penggunaan Google Meet ini. Okey, seterusnya kita tengok kat sini saya nak share screen. Maksudnya pelajar nak tengok saya punya, contohnya PowerPoint saya. Jadi saya boleh share dekat hujung tu, tapi tak nampak kat sini Tuan-puan akan nampak dekat hujung tu dia panggil share screen. Bila tuan-puan tekan yang itu, di situ ada nazar tuju, tak nampak, sorry tapi tak apa, tuan-puan tengok nanti. Okey, bila tekan yang tu akan keluar entire screen. So bila dia keluar entire screen tu, tuan-puan dia pergi situ select window. Kalau saya buka semua screen. Jadi screen kat komputer sekarang ni akan boleh dilihat semua pelajar yang masuk ke kelas saya. Contohnya satu dunia boleh tengok. So hati-hatilah kan, jangan tak terlihat benda yang tidak sesuai. So seterusnya ni sudah screen So saya sudah share screen saya dekat pelajar saya. Jadi pelajar boleh tengok sudah lah ni apa yang berada dekat seri komputer saya. Jadi biasanya saya akan buka katalah bahan pembelajaran saya.
Okey, contohnya katalah saya buka kat sini Anis katalah Microsoft Word Okey, semua boleh tengok sini pelajar. Dan kita boleh mula bercakap lah, katalah sebenarnya katalah ini katalah nota PDF saya ataupun PowerPoint. Okey, saya boleh guna untuk belajar That's why benda-benda kita buka dulu dekat desktop kita, senang, tak perlulah kita cari file apa nanti sebagai persediaan awal. Okey, seterusnya tengok lagi kat sini Okey, saya rasa dari segi okey, jadi seterusnya kalau kita tengok okey, saya juga boleh sini, saya boleh juga YouTube, kongsi YouTube Okey, kalau saya ada koleksi video saya dekat YouTube, saya boleh kongsi dengan pelajar. Okey. Seterusnya kat sini kita tengok lagi apa yang boleh kita kongsi. Okey, setelah saya ada video YouTube, okey, buka saja YouTube. So kita boleh tengok. So kita boleh kongsi contohnya bahan pembelajaran dekat YouTube itu dengan pelajar-pelajar kita. So kita boleh sama-sama tengok. Okey. Okey, jadi bagi kata kita boleh kongsi dengan pelajar kita kat situ. Kalau kita tengok apa lagi kita boleh tengok kat situ bahan-bahan sama macam saya juga, ini nota PowerPoint ataupun nota bentuk PDF ke untuk kita sebagai sesi pembelajaran. Okey, seterusnya okey, kita kembali dan mungkin sesi kita sudah nak habis. Jadi kita pergi saja kat bawah tu ada butang telefon tu kan. Tekan yang itu maksudnya kita nak habiskan kita punya kelas kita. Automatik bila kita tekan, maksudnya kelas kita tu akan berakhir. So kelas kita habis. Jadi sebelum tekan tu ucaplah terima kasih sebagainya kepada pelajar ataupun siapa-siapa yang bersama kita. Ini maksudnya bagaimana kita sudah habis kita punya webinar ataupun kelas kita. So sangat simple kalau kita menggunakan Google Meet. Kita macam kita bincang pada awal tadi, kita boleh guna Zoom, kita boleh guna Skype, yang dulu dan berbagai-bagai lagi. Kalau Microsoft tu kita ada Microsoft Teams dan sebagainya, tapi saya rasa pilihan tuan-puan semua. Kalau saya selesa dengan Google Meet. Okey. So cikgu-cikgu sekolah contohnya ataupun syarah kolej universiti mungkin ada dia punya ID yang kementerian bagi. So gunakanlah ID yang digunakan itu. Sebenarnya ID itu adalah banyak boleh kita guna pakai untuk melihat benda-benda yang secara percuma, di mana kalau kita tak guna ID tu kita perlu bayar. Contohnya setiap satu sesi tu kalau Zoom tu mungkin mencapai 60-70 ringgit Kalau Zoom kalau free dia cuma terhad 45 minit saja. Okey, lepas tu dia bagi signal, okey masa sudah habis. Okey, kalau kita gunakan Google Meet untuk saya lah kan, saya boleh gunakan 1 jam, 2 jam dan sebagainya, bergantunglah kepada keupayaan kita. Jadi saya rasa untuk remote learning ataupun kalau kita menggunakan pembelajaran atas talian secara menggunakan webinar dan sebagainya ni, saya rasa itu adalah persediaan kita lah yang paling basic dari segi teknikal dia dengan kemudahan yang ada teknologi pada masa kini. Saya rasa untuk pihak-pihak guru, pihak pensyarah, saya rasa boleh cuba. Tapi tidak semestinya gunakan Google Meet, kita ada lagi Zoom dan berbagai-bagai lagi cara. Jadi apa yang saya nak kongsi hari ini lebih kepada penggunaan Google Meet. Simple sahaja. Bagi saya tak sampai 5 minit kita boleh set up kita punya alatan kita dan terus mula kelas. Pekat pertama, saya rasa kali pertama, kali kedua mungkin kita agak orang kata tak berapa selesa, banyak lagi benda kan. Tapi saya rasa kali ketiga, keempat dah biasa dan ya mungkin dengan menggunakan telefon pun kita boleh belajar ataupun bersama-sama dengan pelajar kita, terutama pada musim-musim pada ketika ini yang mana kita tidak boleh berada di dalam kelas. Pelajar tu berada pada jarak yang di rumah, kita di rumah ataupun di asrama dan sebagainya. Jadi untuk itu dari saya sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Nazar to You, because saya akan sentiasa kalau ada bahan terbaru untuk berkongsi di kalangan kita. Dan apa yang saya kongsi kat sini adalah dari segi apa yang saya faham. Mungkin kalau tuan-puan pergi kat YouTube mungkin banyak lagi, tetapi ya sama-sama kita berkongsi ilmu yang ada pada masa kini dan tidak dapat dinafikan penggunaan ICT dalam pendidikan. Dia tidak menukar kita status sebagai cikgu tapi kalau kita tengok dia boleh meningkatkan kualiti PDP kita. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.